Pendakwah bebas terkenal Abid Irawan Ibrahim Liu atau lebih dikenali Abid Liu mengaku tidak bersalah atas 11 pertuduhan berhubung kes gangguan seksual. Abid Irawan, 38 tahun, membuat pengakuan itu selepas kesemua pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrate Nur Ashraf Zulhani di Mahkamah Magistrate Tenom. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, kes didakwa berlaku di Tenom dan Semenanjung antara Mac hingga Jun tahun lalu. Tertuduh didakwa membuat penghantaran gambar dan menggunakan perkataan lucah dengan maksud mengaibkan kehormatan seseorang melalui aplikasi WhatsApp. Kesemua pertuduhan dibacakan di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Tertuduh boleh dihukum dengan hukuman pemenjaraan selama tempoh boleh sampai 5 tahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya sekali. Tertuduh diarah membayar RM1,000 bagi setiap pertuduhan dengan 2 orang penjamin dan sebutan semula kes ditetapkan pada 20 hingga 23 April depan. Mahkamah Session Kota Kinabalu lepas tanpa bebas bekas timbalan pengarah Jabatan Air Negeri Sabah atas 146 tuduhan pengubahan wang haram. Kita ikuti lintas langsung negeri di bawah bayu bersama dengan Konstantin Palawan. Silakan Konstantin. Baik Atika, bekas timbalan pengarah Jabatan Air Negeri Sabah dilepas tanpa dibebaskan atas 146 tuduhan pengubahan wang haram oleh Mahkamah Session Kota Kinabalu. Mahkamah juga mengarahkannya membayar kompaun RM30 juta. Pengarah Kanan Bahagian Perundangan dan Pendakwaan SPRM, Dato' Faris Gohim Abdullah menegaskan, jika kompaun tersebut gagal dibayar dalam tempoh 14 hari, 146 tuduhan pengubahan wang haram akan dikenakan semula. Katanya tindakan berkenaan merupakan hukuman terhadapnya dan secara tidak langsung sebagai satu pengakuan salah. Tindakan mengkompaun ini dibuat berdasarkan peruntukan Seksyen 92 Akta AMLA yang membenarkan SPRM untuk menerima daripada orang yang disyaki secara munasabah telah melakukan kesalahan di bawah AMLA 2001. Bagaimanapun katanya, tindakan kompaun ini tidak menghentikan pertuduhan terhadap orang kena tangkap OKT yang lain dan pertuduhan Ops Water akan diteruskan. Ops Water yang dijalankan SPRM pada 2016 adalah berkaitan kes penyalahgunaan dana projek infrastruktur di Jabatan Air Sabah melibatkan nilai RM3.3 bilion. Ahli Jawatankuasa Masjid dan Surau di seluruh negeri disaran mengadakan bacaan Yasin, tahlil, doa selamat dan solat hajat setiap minggu bagi membendung penularan COVID-19. Manakala Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah, JAHINS, diminta memantau pematuhan SOP ketika majlis berkenaan. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ancaman pandemik COVID-19 kini terus menjejaskan pelbagai sektor ekonomi mahupun kehidupan seharian. Sehubungan itu, katanya umat Islam perlu terus memohon kepada Allah agar menjauhkan segala musibah yang dihadapi kini. Agar COVID ini dapat kita tangani, dapat kita atasi dan kita diberi kekuatan menghadapinya. Dan yang sangat penting juga Allah memberi kita jalan untuk mengatasinya, jalan untuk menghadapinya dengan ujian-ujian ekonomi, ujian pendidikan anak-anak kita dan ujian kita melaksanakan dakwah dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas solat hajat di Masjid Negeri Sembulan, Kota Kinabalu. Dalam pada itu, pengarah JAHINS Datuk Saiful Zaman Sanggul memberitahu pihaknya akan memaklumkan pengurusan masjid dan surau di seluruh negeri agar mengambil tindakan segera berbuat demikian demi kebaikan bersama. Memberikan komitmen sepenuhnya dengan arahan ini supaya ia di antara yang akan memberikan jalan untuk kita keluar daripada ujian yang seperti ini. Dan kedua, SOP yang telah dikeluarkan oleh kepimpinan negeri, saya mengharap sangat kepada semua masjid-masjid dapat memastikan demi untuk keamanan dan keselamatan.
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah masih menyiasat punca kebakaran yang memusnahkan 179 buah rumah di Kampung Landung Ayang Kudat. Sehubungan itu, penduduk terlibat diminta memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak Bomba dalam siasatan tersebut. Bercakap kepada RTM, pemangku Ketua Zon 3 Kudat Thaddeus Boynon yakin dengan kerjasama itu punca sebenar kejadian kebakaran dapat diketahui segera. Memberi kerjasama, kemungkinan siasatan dapat dijalankan secepat yang mungkinlah. Dari segi siasatan, saya minta orang awamlah ataupun lebih-lebih lagi kepada yang di mana tempat mula kebakaran itu tampil ke depan untuk memberi kenyataan bagaimana dia berlaku. Dalam kejadian petang Rabu, pihak Bomba berjaya menyelamatkan 471 rumah berhampiran walaupun berdepan kesukaran akibat jarak rumah yang rapat selain keadaan angin kencang. Operasi memadam kebakaran melibatkan 99 anggota daripada pasukan Balai Bomba dan Penyelamat Kudat dan pasukan Bomba Sukarela PBS Kudat dibantu pasukan BBP Kota Marudu serta Angkatan Tentera Malaysia. Peningkatan kes COVID-19 secara drastik di Sabah mendorong keperluan penggunaan kit ujian kendiri meningkat. Ia secara tidak langsung menyebabkan bekalan alat tersebut laris di pasaran sekaligus menyebabkan berlakunya kekurangan bekalan. Sehubungan itu, Presiden Persatuan Pengguna Bijak Pantai Barat Sabah David Chan menggesa pihak berkuasa memastikan bekalan kit ujian kendiri cukup di pasaran dan tidak ada mana-mana pihak yang cuba mengambil kesempatan terhadap situasi ini. Beliau turut meminta pengguna agar lebih bijak mendapatkan bekalan tersebut dengan membeli di farmasi dan kedai-kedai yang dibenarkan oleh pihak berkuasa berbanding membelinya dengan orang tengah. So consumer have to be smart consumers. I urge the consumer also buy the test kit direct from the shop, and then also you buy direct from the shop. You make sure the quality is there. You buy from the second hand. I say we never know whether the test kit is the original test kit or not. So you buy from the shop. At least the shop was licensed to sell the test kit. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika diminta mengulas isu kekurangan bekalan test kit di pasaran ketika ini. Menurut David, pihaknya juga akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna berhubung isu ini. Hasil tinjauan RTM, pengguna yang ditemui turut mengeluh dengan keadaan ini dan berharap agar tindakan selanjutnya daripada pihak berkaitan. Bagi saya, dia tidak mudah untuk didapati dan harga pun agak mahal sikit lah. Buat masa ni beli dekat farmasi yang berdekatan lah. Susah sebab di semua kedai habis sudah stok. Macam tidak berbaloi lah. RM12 hanya satu barang saja. Kebanyakan orang simpan di tepi kaunter pembayaran. Ada juga lah? Ada juga. Tapi tidak banyak lah. Tidak banyak? Ya. Sama macam sekarang ni macam susah dapat stok dia sudah tu. Sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu bersama saya, Konstantin Palawan. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam berita wilayah dan kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Konstantin untuk perkembangan di Sabah.